Kita dah juga menelusuri sejarah Orhan Ghazi yang telah berjaya membuka bursa, kemudian beliau meninggal. Maka anaknya iaitu Sultan Murad I melanjutkan perjuangan ayahnya. Maka Sultan Murad mula masuk ke bahagian Eropah ataupun Turki Rumelia. Jadi contribution Sultan Murad I adalah meluaskan Islam ke bahagian Eropah buat kali yang pertama. Jadi sebab itulah kalau di bahagian Anatolia kita ada Bursa sebagai ibu kota, untuk bahagian Rumelia kita ada Edirne sebagai kota. Dan disebabkan dia dah mula masuk Europe, orang-orang bukan Islam mula rasa tertarik untuk peluk Islam. Jadi mula ada ramai mu'alaf. Mereka ni nak contribute untuk Islam dan nak jadi militeri juga. Jadi pada zaman Sultan Murad ni lah terbinanya satu pasukan tentera yang dikenali sebagai Yeniçeri, ataupun maksud dia new troop. Sebab apa? Mereka ni baru masuk Islam, nama dia Yeniçeri. So Sultan Murad II dia meninggal ketika mana dia nak luaskan lagi kawasan Islam. Waktu tu dia tengah berperang untuk membuka Serbia dan juga Bulgaria dan berjaya, subhanallah. Tapi dia mati, dia dibunuh oleh seorang orang Serbia yang pura-pura masuk Islam. Jadi ini adalah antara sultan yang pertama yang syahid di medan perang. Jadi selepas Sultan Murad I meninggal, anaknya mewarisi iaitu Sultan Beyazid, ataupun gelaran dia Yildirim Beyazid. Maksud dia sepantas kilat. So ada yang kata tanda dia maksud dia ni sangat tangkas dalam berperang. Ada juga yang kata dia ni from one after another battle, dia sangat pantas. Lepas habis satu perang, pergi lagi perang. Nak katanya betapa jihad tu run in his blood. Dia bukannya pemimpin-pemimpin ataupun raja-raja yang berseronok di atas singgasana, duduk di dalam istana-istana, tak. Jadi Yildirim Beyazid ni sambung perjuangan yang ayah dia dah buat kan. Maka pada zaman Yildirim Beyazid, dia berjaya membuka satu kawasan. Dia menang satu battle, nama dia Battle of Nicopolis. Sebelum dia menang, dia berjanjilah, dia made promise to himself. Dia kata apa, kalaulah aku menang perang ni, aku akan buat 20 masjid. Dan alhamdulillah dengan izin Allah dia menang. So dia consult dengan ulama tentang promise that he made. So dia tanya pendapat dan sebagainya. Jadi ulama tu bagi pendapat daripada buat 20 masjid, apa kata kau buat satu masjid dengan 20 kubah. Maka dari situ terwujudnya satu masjid yang cukup agung. Kalau kita pergi ke Bursa, kita akan jumpa satu masjid namanya Ulu Jami Bursa, Grand Mosque of Bursa. Di atas bumbung kita panggil, kan selalu ada satu kubah, tapi masjid tu ada 20 kubah. Dia bariskan 4 darab 5, jadilah 20. Dan bila kita masuk dalam tu, subhanallah, kita akan sangat amazed lah melihat kecantikan dan kehebatan Ulu Jami. Jadi Ulu Jami ni kalau kita masuk, tengah-tengah dia ada Shadirvan, tempat ambil uduk dia yang macam boleh jadi water fountain juga. Dan di sekelilingnya dia dipenuhi dengan kaligrafi yang cukup hebat. And then nak menunjukkan ketinggian ilmu pada zaman tu, mimbar masjid dah ukir complete solar system. Dia ada macam dia carve, nanti boleh pergi tengok. So, itu antara kehebatan Masjid Ulu Jami yang dibina pada zaman Yildirim Beyazid. So zaman Yildirim Beyazid ni memang sangat hebat lah, dan dia sangat stable sampai tahap dia dah boleh buat pengepungan kepada kota Konstantinopel. Jadi pada waktu ni ada satu kawasan yang lain, ada tentera Islam yang hebat juga, panglima Islam yang hebat juga, namanya Timur Leng. Dia ni adalah orang Mongol yang masuk Islam daripada keturunan Genghis Khan, daripada kerajaan Timurid. Itulah nak kata sebab dia baru masuk Islam, kemongolan dia tu masih lagi ada lagi baki-baki jahiliah dia yang belum terhakis. Jadi dia ni sangat hasad dengan Yildirim Beyazid. Bagi dia, dia yang paling hebat. Tak boleh ada komander lain dalam Islam yang boleh masuk ke Eropah. Jadi konon-konon dia nak test power lah against Yildirim Beyazid. So dia ajak perang, maka berlakulah Battle of Ankara dengan tipu muslihat dan sebagainya. Akhirnya dia menang dan Yildirim Beyazid telah pun ditawan oleh dia. Maka akhirnya matilah dan wafatlah Sultan Yildirim Beyazid dalam captivity Timur Leng. Jadi dari sini kita belajarkan bahawa Islam ni kan, bila mana kita nak menang kan, antara benda yang kita kena berjaga-jaga adalah apa? Perpecahan, hasad dengki. Isu kesatuan umat Islam ni adalah daripada dulu lagi Allah nak kita always remind, dia adalah benda yang penting. Sebab di saat kita dah nak berjaya ni, yang boleh menghancurkan kita bukan orang luar sebenarnya, tapi kesatuan dalaman, internal kita.